Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Irfan bin Mat Sabri selaku Ketua Kumpulan. Saya Zuhaisi bin Aizai. Saya Muhammad Ahmad Ashraf bin Abdul Ghani. Saya Muhammad Aiman bin Anwar. Saya Ahmad Asruddin bin Hamidi. Kami akan membentangkan tentang dasar-dasar pendidikan kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan pendidikan Malaysia dan dasar pendidikan kebangsaan. Sebelum lahirnya satu dasar yang bersepadu yang menjadi pegangan tanah air ini telah melewati suatu proses yang sangat panjang. Latar belakang sistem pendidikan di Semenanjung. Sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu, sistem pendidikan negara ini terbentuk secara tidak formal. Selepas pedagang-pedagang Arab yang beragama Islam berdagang ke Tanah Melayu, dan mereka membentuk satu sistem pendidikan yang formal dengan cara membina sekolah-sekolah pondok, terutamanya di Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, Melaka dan sebagainya. Sekolah ini mengajarkan subjek-subjek agama seperti bacaan Al-Quran, tajwid, tafsir, tauhid, fiqh dan sebagainya. Sumber rujukan pula ialah kitab Al-Quran itu sendiri dan hadis Rasulullah SAW. Di samping kitab-kitab berkenaan ilmu fiqh, tauhid dan tasawuf yang dibawa daripada Semenanjung Tanah Arab. Selepas kemasukan British ke Tanah Melayu, beberapa sistem pendidikan di Tanah Melayu telah diperkenalkan akibat dasar pecah dan perintah yang diperkenalkan oleh British. Sistem pendidikan antara kaum di Tanah Melayu juga terpisah. Sekolah Vernacular Melayu yang mula ditubuhkan pada tahun 1856. Sekolah ini menjadikan pendidikan secara asas selama 4 tahun dan mendapat bantuan daripada kerajaan British. Semasa pembentukan sekolah ini, mereka menggunakan sistem tulisan rumi yang juga diperkenalkan di sekolah ini. Pendidikan di sekolah-sekolah ini bertujuan melahirkan masyarakat yang sederhana. Hal ini demikian boleh ditunjukkan dengan subjek-subjek yang mereka belajar, iaitu subjek-subjek vocational yang seperti pertanian, asas masakan dan sebagainya. Selepas itu, kita beralih kepada Sekolah Vernacular Cina yang ditubuhkan pada tahun 1816 di Melaka. Pertubuhan sekolah Cina ini tiada kena-mengena dengan penubuhan daripada kerajaan British. Akan tetapi, penubuhan sekolah Cina ini berlaku akibat daripada seorang yang berbangsa Cina yang kaya dan persatuan-persatuan Cina yang menubuhkan sekolah Cina bagi mewarisi budaya dan bahasa mereka. Kurikulum sekolah Cina lebih moden berbanding dengan sekolah Melayu kerana mereka mempelajari sejarah, geografi, sains, matematik, lukisan, pendidikan jasmani dan nyanyian. Pada tahun 1920, kerajaan British telah meneruskan enakmen pendaftaran sekolah untuk mengawasi perkembangan sekolah-sekolah Cina yang mula dipengaruhi oleh politik negara Cina. Selepas itu kita balik kepada sekolah Tamil pula. Sekolah Tamil juga mendapat bantuan kerajaan daripada kerajaan British bagi menubuhkan sekolah ataupun bantuan kerajaan. Di bawah enakmen Bureau 1912, pemilik ladang di Kentucky menubuhkan sebuah sekolah Tamil sekiranya terdapat lebih daripada 10 orang kanak-kanak yang berumur antara 7 hingga 14 tahun di ladang tersebut. Aliran sekolah Inggeris juga bertaraf lebih tinggi dan mendapat banyak bantuan kerajaan. Kurikulum sekolah Inggeris juga lebih baik seperti ilmu bacaan, matematik, sejarah, geografi dan nahu Inggeris dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan latar belakang sistem pendidikan di Sabah dan juga latar belakang sistem pendidikan di Sarawak. Pertama sekali, latar belakang sistem pendidikan di Sabah ialah pada tahun 1963. Sistem pendidikan di Sabah sangatlah mundur ketika itu kerana syarikat berpiagam Bumi Utara tidak berminat untuk mewujudkannya. Pada tahun 1883, sebuah sekolah Inggeris telah ditubuhkan di bawah kelolaan Gereja Katolik disanakan. Pada tahun 1909, Jabatan Pelajaran telah ditubuhkan bagi mengawasi perkembangan
persekolahan membalik ke Kristian dan juga sekolah Cina. Secara keseluruhan, pada peringkat awal, sekolah di Sabah dibiayai oleh pihak-pihak persendirian tanpa bantuan kerajaan. Manakala di Sarawak pula, di Sarawak sistem pendidikan berkembang secara persendirian tanpa diawasi oleh Kerajaan Beruk. Namun, Kerajaan Beruk campur tangan selepas kerajaan masyarakat tempatan menubuhkan sekolah Melayu. Apabila kerajaan British mengambil alih Sarawak, pertempuran Sarawak, sekolah rendah diuruskan oleh majlis tempatan dan British memberi bantuan kepada semua sekolah yang dibina oleh masyarakat tempatan. Seterusnya, dasar-dasar pendidikan tahap awal. Pada peringkat awal, British memperkenalkan rancangan Cheeseman pada tahun 1946, iaitu satu rancangan untuk menubuhkan satu sekolah Inggeris sebagai asas penyatuan di tanah Melayu. Namun rancangan ini tidak dapat dilaksanakan. Seterusnya, penyata Burns telah diperkenalkan pada tahun 1950. Penyata ini menyarankan persekolahan peringkat rendah digunakan sebagai usaha penyatuan dan dijadikan ejen pembinaan negara bangsa Melayu. Penyata ini mencadangkan satu corak sekolah rendah sahaja, iaitu sekolah kebangsaan yang akan dibuka kepada semua bangsa, dan guru yang mengajarnya guru pelbagai bangsa yang menggunakan dua bahasa pengantar, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Di samping itu, sekolah menengah juga hanya menggunakan dua bahasa pengantar juga, iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Namun, penyata ini sukar diterima oleh semua kaum. Kaum Melayu berasa bahawa mereka tidak menerima layanan yang sewajarnya dalam China dan India. Mereka bimbang akan kehilangan bahasa dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita beralih kepada dasar-dasar pendidikan peringkat kedua. Dasar-dasar pendidikan peringkat kedua telah dilaksanakan selepas pilihan raya 1955. Parti Perikatan yang memegang kuasa pentadbiran pada waktu itu telah memperkenalkan satu sistem pengajaran seragam. Bagi tujuan ini, jawatan kuasa pendidikan yang dikenerusikan oleh Tun Abdul Razak bin Hussein yang waktu itu menjadi Menteri Pelajaran dikukuhkan. Jawatan kuasa ini mengeluarkan satu penyata yang dinamakan Penyata Razak pada 16 Mei 1956 dan diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan. Tujuan pembentukan Penyata Razak ini adalah: yang pertama, menyediakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kedua, melahirkan perpaduan antara kaum sebagai rumpun bangsa tanah Melayu. Ketiga, menyediakan sistem penurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan. Yang keempat, mewujudkan masyarakat yang berdisiplin, terlatih, bertoleransi, liberal dan progresif. Antara cadangan Penyata Razak adalah penubuhan dua jenis sekolah rendah, iaitu sekolah umum dengan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar dan sekolah jenis umum dengan bahasa Inggeris, bahasa Cina atau bahasa Tamil sebagai bahasa penghantar. Yang kedua, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan di semua sekolah. Ketiga, penubuhan dua jenis sekolah menengah, iaitu sekolah menengah kebangsaan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar dan bahasa Inggeris wajib dipelajari, dan sekolah menengah jenis kebangsaan dengan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar dan bahasa Melayu wajib dipelajari. Yang keempat, penggunaan sukatan pelajaran yang sama bagi semua sekolah rendah. Secara amnya, penyata ini kemudian telah dijadikan asas untuk penggubalan Undang-Undang Pelajaran 1957 dan Dasar Pendidikan Kebangsaan 1961. Pada tahun 1960, Penyata Razak telah disemak oleh sebuah jawatan kuasa yang diketuai oleh Abdul Rahman Talib. Walaupun secara amnya jawatan kuasa ini bersetuju dengan Penyata Razak, namun beberapa syarat tambahan dikemukakan. Oleh itu, pada tahun tersebut, Penyata Rahman Talib pula dikeluarkan. Penyata ini menyentuh hal ehwal berikut: menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah dan universiti, memberikan pelajaran percuma untuk sekolah rendah, dan lain-lain. Syar-syar dalam Penyata Razak dan Penyata Rahman Talib kemudiannya digunakan untuk
pelajaran 1961. Seterusnya, pada tahun 1961, Dasar Pendidikan Kebangsaan digubal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai sistem pendidikan aneka jurusan. Sistem pendidikan aneka jurusan dimulakan pada tahun 1965 untuk menggantikan sekolah pelajaran lanjutan. Sistem ini digubalkan berlandaskan laporan Herman Bakir. Antara matlamat pendidikan aneka jurusan adalah untuk menaikkan umur berhenti sekolah kepada 15 tahun, memberi persediaan kepada pelajar untuk menjawab pekerjaan yang sesuai. Yang ketiga, mengeluarkan tenaga manusia berkemahiran untuk memenuhi sektor-sektor pertanian dan perindustrian. Dan yang keempat, menyediakan pelajaran aneka jurusan ini bermula dari tingkatan 4. Tujuan dasar ini adalah untuk menyediakan sistem pelajaran kebangsaan yang dapat melahirkan warga negara yang berpengetahuan, bertanggungjawab dan berkebolehan, sekaligus selaras dengan prinsip-prinsip hukum negara. Saya juga dipertugaskan untuk membentangkan laporan Kabinet 1979. Laporan Kabinet ditubuhkan pada September 1974. Tujuan laporan Kabinet ini untuk mengkaji semula matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan yang diamalkan pada ketika itu. Melalui laporan Kabinet 1979 yang dibuat pada November, beberapa pembaharuan dan perkemaskinian dalam sistem pendidikan telah dilaksanakan. Antaranya meliputi penegasan kepada pendidikan asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Dan yang kedua, penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini. Yang ketiga, penegasan kepada kurikulum ala Malaysia. Yang keempat, pendidikan menengah atas melalui 2 jurusan, iaitu akademik dan vocational. Yang kelima, peluang melanjutkan persekolahan dari 9 ke 11 tahun. Dan yang keenam, melincirkan tata cara pengurusan pelajaran bagi meningkatkan mutu pelajaran secara keseluruhan. Tajuk yang terakhir akan saya bentangkan adalah Rang Undang-Undang Pendidikan 1995. Rang Undang-Undang ini tujuannya adalah untuk memantapkan sistem pendidikan negara untuk generasi akan datang sejajar dengan kehendak dan cita-cita negara untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu dan bertaraf dunia. Pelaksanaan sistem pendidikan negara ini dikemaskan atas beberapa cadangan. Yang pertama, sistem pendidikan kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi negara. Yang kedua, falsafah pendidikan negara dijadikan landasan kepada dasar pendidikan kebangsaan. Yang ketiga, tempoh pendidikan rendah adalah antara 5 hingga 7 tahun. Pendidikan prasekolah sebagai sebahagian dari sistem pendidikan kebangsaan. Yang kelima, pendidikan teknik dan politeknik dipertingkatkan. Dan yang keenam, peruntukan diadakan bagi mengawal sedia pendidikan swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan pendidikan di Malaysia mempunyai 2 fasa. Fasa pertama yang menitik beratkan dalam tujuan untuk memperluaskan lagi peluang pendidikan yang ada di Malaysia, di semenanjung Malaysia. Seterusnya, untuk meningkatkan lagi pelibatan pelajar dalam aktiviti di sekolah, terutama sekali di sekolah menengah luar bandar. Pada peringkat ini, pelajar sekolah rendah meningkat dengan mendadak disebabkan oleh kemasukan pelajar perempuan Melayu yang berada di rumah dan tidak dapat pendidikan dahulunya.
Di sekolah menengah pula, bilangan pelajar sekolah menengah tidak seimbang oleh kerana banyaknya pelajar di sekolah Inggeris, seterusnya di sekolah Cina dan di sekolah akhir sekali di sekolah Melayu. Seterusnya, pendidikan aliran Melayu dapat dilihat meningkat apabila Aminuddin Baki, iaitu orang Melayu pertama yang dilantik sebagai ketua penasihat pelajaran, yang telah berjasa dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pelibatan pelajar Melayu di sekolah menengah. Beliau juga telah membina 3 buah sekolah menengah aliran Melayu berasrama penuh. Kat itu. Beliau telah berjasa dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pelibatan pelajar Melayu di sekolah menengah. Beliau juga telah berusaha beliau juga membina 3 buah sekolah menengah aliran Melayu berasrama penuh. Banyak dalam pimpinan beliau, banyak sekolah Melayu telah dibina dan penambahan kelas di sekolah sedia ada telah disediakan oleh beliau untuk menampung pelajar yang tidak dapat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum.